Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita mulakan dengan lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat pagi ni. Kembali kita dapat bangun dari tidur. Dah sebut alhamdulillah ke belum? Dan alhamdulillah juga nikmat yang juga pada pagi ini kita dapat sama-sama kita menelaah ilmu, dapatkan ilmu dan juga manfaat dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, kita akan dapatkan manfaat dan ilmu dari sudut tafsir dan taranum. Saya sendiri pun dah lama dah tak membawa ataupun menjadi moderator untuk tafsir dan taranum ni. Jadi hari ini hari Khamis, ya, 23/2/23. Cantik pula tarikh hari ini, 23/2/23 ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pagi ini bukan sekadar cantiknya tarikh, cantik juga iman kita. Hari ini para penonton sekalian, kita akan fokuskan tafsir dan taranum, yang mana kita akan bawakan surah As-Saffat ayat 66 hingga ayat 70. Jadi kalau kita kirakan lebih kurang 5 ayat kita akan fokuskan pada pagi ini. Cumanya tak adalah teman seorang yang mana yang akan mengalunkan bacaan Al-Quran dan akan memberikan perincian supaya kita dapat sama-sama faham untuk topik kita hari ini. Yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita tidak bersama. Itulah Doktor. Saya ni kalau bersama dengan Doktor ni, saya dah mula risau ni. Takut-takut Doktor suruh taranum sekejap lagi. Sebab saya tak ranum, ya. Masih muda. Wah. Baik Ustaz, Doktor, banyak yang kita akan bicarakan, terutamanya jika saya belik-belik tadi, sempat saya belik-belik, nampak ayat-ayat yang kita akan fokuskan hari ini adalah ayat-ayat amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kepada anda semua kami alu-alukan soalan daripada anda. Caranya bagaimana? Anda boleh sahaja terus tinggalkan soalan anda di ruangan Facebook ataupun ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh terus hubungi 1-800 881677. Itu dia platform kami untuk anda hubungi. Kalau telefon tu kita nak dengar jugalah anda bertaranum. Jangan suruh moderator ya. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Doktor, mungkin di awal ni kita nak dengarkan alunan bacaan Al-Quran daripada Doktor. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tuan-tuan, puan-puan, dan hadari dan semualah para penonton rahmat Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini untuk perbincangan tafsir dan tarannum dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tuan-tuan, mari kita sama-sama membaca dulu ya ayat daripada surah As-Saffat ayat ke-66 ya sehingga 70 pada pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم
inna marji'ahum la ilal jahim. Innahum alfaw aba'ahum dallin. Fahum ala atharihim yuhra'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimat rahmatullah Allah sekalian, sebelum kita membincang lebih lanjut Hadari ya, saya nak minta dulu Hadari membacakan dia punya makna-maknanya dahulu. Baik. Ni tak payah taranum ya Ustaz. Baiklah doktor, insya-Allah. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka memenuhi perut darinya. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu, iaitu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Setelah mereka dibawa minum, maka tempat kembali mereka tetaplah ke dalam neraka yang menjulang-julang. Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan. Lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dah terbalik macam Ustaz moderator pula. Itulah. Baik tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Yes, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang hadari, Ustaz nak sebut dahulu berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Sebab tadi kita tarannum. Yang tarannum tadi Ustaz membaca dengan tarannum nahawan. Dan ada sedikitlah campuran sedikit dengan tarannum lain, sedikit sahaja. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, bacaan yang kita baca sama-sama tadi adalah merupakan nama bacaan ni adalah Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Bacaan ini menjadi bacaan seluruh umat Islam di dunia, di Malaysia, baik Indonesia, Thailand dan seluruhnya lah. Kecuali beberapa negara lah yang lain sedikit. Dan pagi ini kita nak baca yang lain sikit tu. Yang juga bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak biasa. Itu saja. Yang pagi ini Ustaz nak baca satu ayat tu hadari, iaitu pada ayat nombor 66. 66 ya. Cuma hadari tolong perhati baik-baik sebab kena baca ini. Baik. Baik, iaitu bacaan Warsh daripada Nafi'. Bacaan Warsh daripada Nafi'. Bacaan Warsh daripada Nafi' ini juga salah satu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tanya, ada bacaan lain? Ya. Bacaan Quran ni kalau nak bagi perbandingan samalah lebih kurang dengan mazhab yang kita ada. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tu kan. Maka begitu juga baca Al-Quran, dia ada Hasan Asim, Warsh daripada Nafi', Bazzi daripada Ibnu Katsir dan seterusnya lah. Kaedah-kaedah pembacaan. Ya, ada kaedah-kaedah pembacaan dah tersebut. Jadi bacaan Warsh daripada Nafi' ini dalam ayat nombor 66 sahaja, kita tumpu itu sahaja. Fa innahum la'akilun. La'akilun itu bacaan Warsh dengan mat badal a tu kan, hamzah dan alif, iaitu dia panggil mat badal. Dan juga famaliuna, liuna itu hamzah dan waw hamzah juga mat badal. Maka dua-dua mat badal ini dibaca 2 harakat boleh? 2 harakat. 4 boleh, 6 boleh. 6 pun boleh. Adapun mazhab kita hanyalah membaca 2 harakat sahaja. Itulah. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun
Adapun Warash pada Nafi' boleh 4, boleh 6. Kita ambil 6. Jadi begini caranya. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. 6 harakat. Ya. Itu 6 harakat. Li'u 6 harakat. Sekarang sampai giliran Hadari. Baik. Silakan. Saya ni kadang panjang pendeknya ke sana kemari ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ini 6 harakat ya. 6 harakat ya. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Masya Allah. Nah, ya, dah jadi apa ni? Boleh doktor ya? Masya Allah, macam itu baik. Ini kena daftar tu jadi anak murid ni doktor. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian. Maksudnya dipanjang dia itu ada sebab lah. Sebabnya mak badal di sisi mazhab ataupun qiraat. Kaedah pembacaan tadi. Kaedah pembacaan itu iaitu qiraat Warash daripada Nafi' membaca dengan 6 harakat. Masya Allah. Jadi kita biasa 2 harakat. Jadi salah Ustaz. Ya salah dari sudut hafsah. Yang kita baca ini salah lah. Tapi dari sudut bacaan Warash, kalau baca bacaan ini tersebut maka tidak ada masalah. Dan bacaan ini masyhur di Morocco. Dan menjadi mazhab rasmi di sana. Bacaannya adalah dengan bacaan Warash daripada Nafi'. Jadi kalau tuan-tuan pergi Morocco, Maghribi, maka yang kita kenal bola sepak je kan? Betul. Kalau dunia baru ni. tiba hari. Jadi tuan-tuan di sana akan membaca dengan bacaan yang ini. Warash daripada Nafi'. Baik. Masya Allah. Okey, doktor. Hari ni tak lengkap jika kita tak memahami satu persatu erti daripada apa yang kita bawakan hari ini, iaitu 5 ayat. Ayat yang ke-66 hinggalah ayat yang ke-70, iaitu surah As-Saffat. Cumanya, doktor, saya lebih suka untuk kita bawakan bagi memudahkan para penonton memahami apakah yang dinyatakan tentang buah itu. Sebenarnya sebelum ini kita bawakan tentang pokok zakum, iaitu buah zakum yang menjadi juga salah satu siksaan makanan, tapi dalam makan itu merupakan siksaan dalam neraka. Mungkin doktor boleh kongsikan daripada ayat tersebut. Baik, terima kasih hadari dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Yang pertama sekali hadari, Allah menjadikan manusia ini dia ada beberapa sifat sebagai manusia, dan sifat ini akan kekal di atas muka dunia, bahkan di akhirat. Sampai di akhirat. Sebagai contoh, kita mesti makan atas dunia ini. Itu fitrahnya. Fitrah. Di akhirat, dalam syurga atau neraka, tetap akan kena makan. Sifat manusia. Allah tidak mencabut sifat tersebut. Maksudnya rasa lapar tu akan ada? Ya, akan ada juga. Cuma kalau dalam syurga, bila kita makan, kita berbeza sikit atas muka dunia, kita buang air, masuk tandas apa semua, dan syurga tidak ada. Tapi maknanya tuan-tuan, sifat yang makan itu tetap ada pada tubuh manusia. Kemudian yang kedua, manusia juga ada sifatnya, iaitu sifat dia mesti ada pakaian. Betul. Betul. Pakaian ini untuk menutup diri kita, kemudian daripada sejuknya, daripada apa semua kan, menyelamatkan diri kita apa semua dengan pakaian tersebut. Maka keadaan yang sama berlaku di akhirat. Kita nak benda yang sama. Itu fitrah yang Allah buat sebagai seorang manusia. Kemudian malbas, kemudian maskan, tempat tinggal. Atas dunia kita nak rumah kan? Betul. Kalau dapat rumah kecil pun okeylah, asal ada rumah. Tapi tuan-tuan, di akhirat dalam kubur lagi sudah kena ada tempat tinggal. Yang Allah luaskan tempat tinggal tersebut. Kemudian dalam syurga, sama kena ada tempat tinggal. Dalam hadis menunjukkan dengan jelas, siapa-siapa yang baca ayat kursi, bana lahu baitan, Allah membina satu rumah dalam syurga. Maknanya tak boleh tidak, kena ada. Kalau di dunia, doktor, memang kita dah nak tanah, nak rumah, maksudnya itu akan ada di akhirat. Di akhirat. Sama. Jadi sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Kena makan, kena minum, ada tempat tinggal, ada pakaian.
Ini asas dalam hidup ini juga Allah buat berada di akhirat. Jadi bila kita faham itu adalah asasnya mesti ada di dunia dan di akhirat, tuan-tuan, maka dengan sebab itu barulah kita boleh katakan bahawa kenapa ada makan minum di akhirat. Hatta ada disebutkan dalam ayat ini adalah berkenaan dengan makannya ahli neraka. Dalam ayat surah Ad-Dukhan, tuan-tuan, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul athimi kalmuhli yaghli fil butuni kaghalyil hamim. Inna syajarataz zaqqum. Pokok zakum ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada ahli neraka. Dan mereka makan. Dengan sifat tadi, sifat kena makan tadi, maka mereka makan. Dan makan, tahu dah buah ni kalau aku makan memang hancur lebur lah perutnya, terburai semua sekali. Tapi makan juga. Baik. Jadi buah zakum ini, tuan-tuan, adalah satu buah yang ada dalam neraka. Tadi kalau ingatlah, saya ingat dalam mungkin beberapa tahun lepas, ada orang hantar gambar satu buah yang rupa tu macam syaitan, macam jin, buah tu. Pernah tular. Di media sosial. Dia kata inilah buah zakum. Tidak, itu zakum dalam neraka. Tak ada kaitan dengan dengan maksudnya lebih mengerikan. Ya, lebih mengerikan. Walaupun buah tu mengerikan dah, tengok rupa macam jin, macam syaitan apa semua. Tapi tuan-tuan, rupanya di akhirat itu ada satu buah yang lain, memang buah zakum yang sebenar. Ta'amul asim. Jadi makanan untuk orang yang asim, makna orang berdosa. Kalmuhli yaghli fil butun, dicurahkan dengan tembaga apa, menggelegak, pecah perutnya semua. Allahumma, tuan-tuan. Jadi kalau inilah tujuan paling besar, tuan-tuan, kita sama-sama duduk dalam majlis ini, mendengar perbincangan ini, ustaz sama, hadirin sama, tuan-tuan semua. InsyaAllah. Iaitu untuk mengambil iktibaran keinsafan ini, insyaAllah. Betul, Doktor. Baiklah, antara yang kita nak fokuskan juga kejap je lagi, bagaimana dikatakan buah zakum ini sekalipun pahit dan busuk. Adakah itu sifatnya? Cumanya kejap lagi, Doktor, ya. Baiklah, kita nak rehat seketika. Sambil-sambil itu kita zikir sebentar. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dibawakan kepada anda seperti biasa secara langsung pada pagi ini, yang mana pagi yang indah. Saya yakin mungkin ada yang ketika ini sedang sibuk menyiapkan diri, menyiapkan anak-anak tak sekolah sekarang ni kan, mungkin menyiapkan yang bagi nak memulakan perniagaan, barang-barangan, dan insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja yang anda lakukan pada pagi ini dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil itu kita dapatkan ilmu. Macam pagi ni kita dapatkan ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum, berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 66 hingga ayat yang ke-70 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah, Doktor. Mungkin sekejap lagi akan ada soalan-soalan daripada sahabat kita yang kita akan raikan. Cumanya sambungan kepada gambaran yang kita bincangkan tadi. Saya suka mungkin kita boleh sebut kembali buah zakum. Tadi doktor ada sebutkan tentang buah zakum ini sangat mengerikan. Kita tak dapat nak gambarkan bayangannya bagaimana begitu dahsyatnya buah zakum ini. Bahkan dalam ayat 66 Allah nyatakan sudah tentu mereka akan makan buah tersebut, iaitu walaupun pahit dan busuk. Persoalan saya, walaupun dah nampak mengerikan, pahit, busuk, kenapalah mereka masih lagi makan, doktor? Baik, terima kasih hadiri tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Soalan sangat baik, hadiri. Kenapa dah tahu benda itu mudarat, menyakitkan, busuk, dan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan air yang bernanah dan seumpama. Kenapa minum juga, kenapa makan juga? Baik, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Ustaz suka memberi bandingan di sini. Tadi kalau kita biasa, kalau Google sekarang boleh jumpa, iaitu tuan-tuan,
orang-orang yang berlayar ataupun nelayan-nelayan pergi ke laut, tiba-tiba botnya mati. Allahu Akbar. Tengah laut tu kan. Habis makanan, beberapa hari tu habis makanan, habis air. Nah, bila habis itu, mereka cuba bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tu sehinggalah mereka ditemui. Diselamatkan. Dah hanyut je perahu, kapal apa semua tu kan. Ditemui dalam keadaan yang lemah begitu sekali, bawa ke darat apa semua. Maka bila dia dah sihat balik, orang tanya, makan apa kat tengah laut itu? Makanan tak ada, dia kata. Jadi, minum apa? Dia kata, minta maaf tuan-tuan. Dia kata dia minum air kencing. Ya tak? Kita kata, kenapa? Yang sangat teruk tu, dia kalau minum air laut, lagi cepat matinya. Masin. Jadi, hanya pilihan yang ada itu satu-satunya. Tapi sifat manusia kita sebut tadi, kena makan ke tidak, kena minum ke tidak? Kena. Ya. Nak bertahan hidup paling kurang kena minum lah. Betul. Untuk berkali, kita kata beberapa hari boleh bertahan dengan minum tersebut. Dan tuan-tuan, itulah yang berlaku kepada nelayan-nelayan kita yang sebelum ini. Terpaksa minum. Itu dari atas muka dunia. Di akhirat pun Allah buat perkara yang sama. Maksudnya, nak tak nak dia terpaksa minum, terpaksa makan kerana kelaparan yang Allah buat sangat dahsyat itu, akhirnya makanlah juga buah ya. Walaupun dia tahu itu akan mudaratkan dia. Walaupun terpaksa, walaupun akan meraung kesakitan. Ya, kesakitan. Allahu Akbar. Jadi itulah sifatnya Allah SWT buat. Dan tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah SWT buat tunjukkan satu ayat kepada kita bahawa azab dalam neraka ini azabnya bertambah-tambah. Dia bila kena dah sekali tidak kata kurang dak, makin tambah. Perhatikan tuan-tuan dalam ayat surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم, bila kulit tu masak dah, rentung dah tuan-tuan, kulit tersebut, maka badalnahum juludan ghairaha, kami tukar jadi baru balik. Dielokkan semula. Jadi sihat balik. Bakar lagi. Tujuan apa? Liyadzuqul azab, supaya dia rasakan kesakitan, kejahatan. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kalau seorang itu katakanlah dia buat satu kejahatan, dia bom orang. Betul. Bom itu mati orang 1000 orang. Dia dapat ditangkap apa semua, dihakimi mahkamah semua sekali, kemudian balas bunuh. Balas bunuh tu mati dia seorang je. Dia bunuh berapa? 1000. Baik, atas muka dunia tak nak buat apa, maka sekali bunuh dia je mati, kemudian orang telah mati 1000 orang. Di akhirat Allah boleh buat. Kenapa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi pembalasan untuk orang pertama dia bunuh tu berlaku. Allah tukar balik jadi orang balik dia. Jadi orang balik ni bakar binasakan balik. Kemudian begitulah setiap kali tuan-tuan sehingga sampai 1000 kali. Allah boleh buat 1000 dan sejuta kali. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, orang yang buat satu kesalahan, kalau melibatkan satu orang, ini kita kata balasannya mudah sikit. Tetapi kalau melibatkan ramai orang, dia tipu orang, ramai orang, dia rasuah ramai orang, menyusahkan ramai orang, maka dia punya gandanya itu satu bertambah satu. Dan inilah tuan-tuan untuk ustaz, hadari, semua guru-guru, semua tuan-tuan puan kita renung dan fikirkan, semoga-moga ini satu kehidupan yang kita perlu selamatkan diri supaya tidak kena perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu. Itu baru satu kalau dibuat. Kalau banyak perkara yang dibuat menyusahkan ramai orang, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Baik, doktor, ada satu soalan, dua soalan daripada Siti Nurbayah di Facebook ni, sangat cantik. Katanya, yang pertama, apakah sebab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan makanan dan minuman itu sebagai balasan azab yang pedih kepada penghuni neraka? Sebab di dunia ni kita fahamlah makanan ni mengenyangkan, minuman tu menghilangkan dahaga, tapi kenapa dijadikan azab? Kemudian yang kedua, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan melengkapkan dahulu azab makan dan minum, kemudian barulah penghuni neraka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menjulang-julang? Silakan doktor. Terima kasih kepada Siti Nurbayah, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim semak rahmat Allah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa menjadi sifat manusia, tiga perkara asal tadilah. Pertama makan,
yang kedua pakaian, tempat yang ketiga tinggal. tempat tinggal. Betul. Yang ini Allah buat di dunia dan juga Allah buat di akhirat. Jadi sama ada penghuni syurga, penghuni neraka, tiga-tiga ni dia memang tidak akan lari. Sama sahaja tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu akan adalah menyebabkan bab makan dan minum. Dan Allah buat perkara ini tuan-tuan. Soalan kedua tadi ialah berkenaan bila Allah akan buat sekaligus. Maksudnya dibakar pun dia. Dalam keadaan dibakar itu pun mereka akan terpaksa makan, terpaksa minum. Betul. Dan yang hakikat ini tuan-tuan, yang lebih dahsyat kalau atas muka dunia ni kita tengok orang sakit sangat. Akhirnya kita kata, ya Allah, kalau begini keadaan ni matikanlah dia. Selesailah dengan mati tu, selesai. Masalahnya di akhirat tak mati. Ada? Sakit itu berterusan, bertambah. Jerit pun jerit lah. Itulah. Sehingga satu tahap, golongan ahli neraka, Allah buat lagi teruk dia punya kesakitan. Bukan sahaja jasmani, rohani pun sakit juga. Allahu Akbar. Roh dia sakit juga. Kenapa? Allah benar ke dia nampak ahli syurga. Jadi dia sakit dan dia nampak ahli syurga. Allah, dia kata hebat ahli syurga dah. Kemudian bila dia boleh, ada juga boleh berkata-kata ahli syurga. Mereka minta an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Berilah sikit air tu, aku dahaga ni kan. Dah asyik minum air ni sahaja menggelegak semua tu. Maka berilah sikit. Maka pada masa itu tuan-tuan ahli syurga balas apa dia? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. La. Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kamu daripada meminum air dalam syurga. Masya-Allah. Jadi maknanya jasad sakit, jiwa dia, psikologi pun sakit juga. Jadi bertambah-tambah. Kita tadi kalau sakit jasad, sakitlah. Ya. Tapi yang lebih sakit ialah jiwa kita. Jiwa kita. Sebab itulah kata lidah lebih tajam daripada mata pedang. Kerana dia menikam jiwa. Yang lidah tu kita ingat sampai mati. Maksudnya doktor, mungkin saya nak tanyakan bagi penonton-penonton di luar sana, ketika dalam azab siksaan itu, mereka juga dapat melihat di pihak yang mukminin, mereka dibuai dengan keseronokan nikmat surga. Adakah itu gambarannya? Maksudnya mereka disiksa ni. Ya. Nampak pula. Nampak itu ketika mana Allah izinkan, nampak itu sebenarnya untuk menambah lagi dia punya kesakitan itu. Akbar. Allah ruginya aku. Macam orang gagal peperiksaan. Bila tengok orang yang berjaya peperiksaan itu dapat ke sini ke situ, kelebihan dapat bisa suara dapat, dia pun Allah ruginya aku. Tapi tak apalah dia. Penyesalan tu. Penyesalan dia sangat teruk. Jadi tapi tak apalah dia ada peluang lagi. Akhirat tidak ada peluang. Ruginya aku itu rugi selama-lamanya, tidak kata ada lagi peluang aku nak baiki balik. Bahkan dalam neraka ini tuan-tuan, mereka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka menjerit, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Akhrijna na'mal salihan, keluarkanlah kami nak buat amal soleh. Amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang tak sempat kami buat dulu. Baik, jawapannya Hadari, boleh ke tidak? Takkan nak hidup tentu balik? Tak boleh. Tentu tidak boleh, sebab selepas kematian ini Allah Subhanahu wa taala jadikan wa min waraihim barzakhun. Barzakh ini penghadang. Orang yang pergi ke alam barzakh tidak akan kembali semula ke dunia ini, tidak akan berlaku lagi. Jadi kalau kebaikan, maka kebaikanlah dia akan dapat. Kalau azablah yang berterusan selama-lama dia akan dapat. Muhammad Izzuddin di Facebook juga bertanyakan merujuk ayat yang ke-66, bagaimana katanya, adakah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan supaya bertanya kepada diri sendiri, sudah berapa jauhkah kita meninggalkan dosa agar kita tidak rasakan iaitu makanan dari pokok zakum itu. Adakah ia juga amaran supaya kita bertanya pada diri sendiri, doktor? Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Terima kasih Izzuddin, soalannya sangat baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, ini semua keinsafan untuk semua sekali. Semua sekali. Ustaz sama, Hadari sama, semua kru dan semua tuan-tuan dan puan-puan semua. Tidak ada siapa yang boleh klaim dia selamatlah. Nah, ustaz lah yang bercakap ustaz selamat. Belum tentu. Tapi mudah-mudahan selamatlah, amin. Sebab kita pasti menghadapi akhirat. Betul. Dan tuan-tuan, setiap orang ni dia akan rasa macam lama lagi kan.
Hadari umur berapa sekarang? Saya biarlah kekal rahsia. 30 lebih lah, alhamdulillah. 30 lebih, okeylah. Kita rasa panjang lagi kan? Ya. Tapi tuan-tuan, tidak ada siapa tahu. Tak. Pastikah bahawa kita rasa mungkin kita akan meninggal 60, 70. Siapa-siapa cakap? Zaman sekarang mati mengejut, tiba-tiba Allah sangat ramai. Ya. Ada dalam tidur tengah bercakap, naudzubillah. Jadi maknanya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi akhirat itu, pintu akhirat itu rupanya sangat dekat dengan kita. Jadi tuan-tuan, ayat-ayat sebegini untuk kita ingat, untuk kita kalau nak buat satu benda yang salah, nak menipu, nak merasuah, nak buat apa semua fikir, kalau tengah tipu tu. Tengah itu berlaku, Allahumma. Dan tuan-tuan, sangat tidak berbaloi untuk kita hidup atas muka dunia yang sekejap. Baik, Ustaz nak sebut sekejap ini, tak apa kita ulang pun sebab ini ayat Quran. Ya. Ayat Quran sebut dengan jelas berapa lama hadari hidup kita di akhirat berbanding dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di atas muka dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun atas muka dunia. Dari kita atas dunia tak akan sampai 1000 punya. Takkan. Nabi Nuh AS pun 950 tahun. Kalau sampai 1000, satu hari. Umur Nabi Nuh tu kalau sampai 1000 lah. Baru satu hari di akhirat. Allahu Akbar. Sekarang kita tak akan sampai 1000 punya. Hidup kita 60-70 tahun lah umat Muhammad SAW. 60-70 tahun. Jadi agak-agak berapa jam hari? Saya rasa berapa je, doktor? Ya, sebab 1000 tahun satu hari. Ya. Jadi maknanya hidup kita berapa jam saja? Berapa jam sebenarnya 60-70 tahun ni? Allahu Akbar. Dia kita congak mudah ya. Iaitu 1000 tahun itu 24 jam lah. Bahagi satu hari 24 jam, 24 jam 1000 tahun. Maksudnya 500 tahun 12 jam. Betul. 250 tahun 6 jam. 6 jam. 125 tahun 3 jam. 3 jam. Kalau tu nenek kita yang kata umur panjang 100 tahun lebih itu baru 3 jam. Akhirat. 60-70 tahunnya sekitar 1 jam 30 minit. Macam kita tengok filem je. Ya, filem lagi panjang. 30 minit. Filem lagi panjang. Jadi tuan-tuan saya simak rahmat taala. Baik, kalaulah hidup atas muka dunia 1 jam 30 minit sahaja, berbaloikah untuk buat jahat, rasuah, menipu dan semua sekali, akhir masuk neraka? Berbaloikah? Tak berbaloi. Tak baloi. Berbaloi ke tidak buat baik, taat perintah Allah 1 jam 30 minit aja dapat syurga yang masya-Allah. Syurga ni seluas jannatin arduhas samawati wal ardh. Syurga seluas langit dan bumi. Berbaloi ke tidak? Oh, berbaloi. Ya. Allahumma. Jadi hadari ini untuk kita renung bersama. Ustaz sama, kita semua sama. Tidak ada beza. Baik. Bila doktor bawakan pengiraan tu dari sudut, saya rasa macam lepas ni nak pergi ke surau, ke masjid, saya dah cerita benda ni. Barulah kita sedar bahawasanya ya Allah singkatnya hidup di dunia, doktor. Benar. Allah. Baiklah doktor, kejap je lagi saya nak tanyakan juga berkaitan dengan kalaulah disiksa, mesti ada penyiksanya, iaitu malaikat dalam neraka. Kejap sahaja lagi. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kira-kira di mana sahaja anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ketika ini. Terima kasih dan terima kasih diucapkan terutamanya sahabat handai kita yang berada di Singapura, di Kota Singa. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang berada di Brunei. Bahkan ada juga yang menonton dari Batam dan Riau di Indonesia. Terima kasih. Kalau menonton di Facebook tu jangan lupa untuk beritahu, maklumkan yang anda berada di mana. Mudah-mudahan Tanyalah Ustaz ini menjadi platform untuk kita sama-sama rapatkan hubungan ukhuwah kita, insya-Allah. Baiklah, masih lagi Tanyalah Ustaz. Hari ini kita bicarakan tentang tafsir dan taranum, yang mana kita fokuskan kepada surah As-Saffat ayat yang ke-66 hingga 70. Baiklah, doktor. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Doktor, ada pemanggil di talian ketika ini, kita nak raikan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari Romli dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Ya, saya. Haji Omar kita sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat. Baiklah, saya yakin ada soalan nak ditanyakan tu. Soalan saya beginilah Doktor Da'i. Doktor, kita dah sedia maklum ayat yang ke-66 tu Allah terus terang dah beritahu dah kepada kita balasan bagi orang-orang yang engkar di dunia. Masalahnya, persoalan saya Doktor, kadang-kadang kita dah tahu tapi kita ikut juga yang tak elok tu, kita dengar juga cakap iblis. Kita buat perkara-perkara yang dilarang. Masalahnya kita dah tahu bukan tak tahu. Jadi persoalan saya, mengapa perkara ini berlaku juga? Saya sendirilah Doktor ya. Kadang-kadang dengar tu dengar, bukan tak dengar, tahu dah tahu. Tapi kadang-kadang kita ikut juga. Apa punca sebenarnya? Adakah kita nak menyalahkan iblis dan syaitan semata-mata? Kerana kita ni dihasut oleh dia. Tak boleh juga Doktor, kerana kita ada akal pemikiran. Betul. Boleh membezakan, boleh buat pilihan. Buat kata Doktor, yang baik pilih yang baik, yang pilih yang tak baik. Jadi apa punca sebenarnya? Kalau nak kata hidayah ni kadang-kadang nak kata hidayah Allah beri. Memang Allah beri kalau kita nak. Tapi masalahnya kita tak nak. Kita masih juga lagi ikut yang tu. Yang tak elok itu, yang baik, yang tak baik itu. Apa punca sebenar? Kalau boleh saya mohon pencerahan Doktor pada pagi ini untuk semua penonton di TV3 dan TV9. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar ni boleh jadi Da'i Omar ni. Boleh duduk di sini saya rasa. Jadi moderator dia ni soalannya. Baik, macam mana tu Doktor? Kenapa ketegak ni, bahasa orang utara lah kata ketegak, degil sangat ni. Dah tahu dah ni, Allah bagi tahu terang-terang ni. Tapi masih lagi degil. Adakah nak salahkan iblis? Baik, terima kasih Haji Omar. Soalan sangat baik dan semoga Allah beri kesihatan dan panjangan untuk bersama kita terus. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Hakikatnya Hadari, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini berbeza dengan makhluk yang lain. Iaitu kita kata kalau malaikat berbeza. Betul. Syaitan berbeza. Manusia ni dia ada tersendiri. Ya. Kenapa saya kata begitu? Malaikat ini ialah wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia hanya kerjanya buat apa Allah suruh. Jadi tidak ada yang sifat dia menentang, tak ada. Itu malaikat. Memang kerja buat je. Suruh apa pun Allah dia akan buat. Itu malaikat. Syaitan pula awal dulu Allah beri pilihan dah kepada dia. Betul. Tapi akhir dia pilih kesesatan wa kana minal kafirin. Ayat Quran sebut mereka ini kafir, dah confirm syaitan ni kafir, ahli neraka. Maka selama-lamanya dia jahatlah. Dia tak ada pilihan lain menjadi baik, tak ada dah. Itu syaitan. Manusia tak. Tidak ada ketentuan bahawa manusia ini atas muka dunia ini si A pasti masuk neraka, masuk syurga, itu di sisi Allah saja yang tahu. Tapi kita atas muka dunia ni akan berjalan mengikut amalan pilihan yang Allah beri. Ada pilihan, ikhtiar. Nah, wa hadainahun najdain, kami beri dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada nak jadi syakirah, seorang yang baik, atau menjadi orang jahat. Jadi tuan-tuan, maka dengan pilihan inilah Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan kepada manusia tersebut. Adapun malaikat dan syaitan itu sudah terkeluar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia boleh jadi yang paling baik, lebih baik pada malaikat, boleh. Tapi kadang-kadang lebih jahat daripada syaitan. Itu sifat manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan, kenapa berlaku begitu? Kerana manusia punya pilihan. Baik, Adari, bila sebut tentang kaitan dengan hidayat tadi, ada? Kan Allah yang punya hidayat. Betul. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang boleh hidayat pada siapa saja. Baik, tuan-tuan, betul. Cuma tuan-tuan, Allah nak tengok syarat-syarat nak beri hidayat ni. Ada syaratnya? Ya, ada syaratnya. Dari situ ilmu Allah kita tak nafi, Allah tahu belaka dah, itu kita tak nafi. Kita ni tak tahu. Ada? Hadari, lepas ini nak jadi apa kejap lagi, kita tahu? Tak tahu. Jadi dengan sebab itu, yang ilmu sisi Allah tak payah nak nafi, itu memang ilmu Allah. Cuma yang kita ni perlu sebab dan musabab ini untuk mendapat hidayat, itu perlu. Betul.
Baik, Allah beri dua syarat untuk dapat hidayah. Ada dua ini, insya-Allah dapat hidayah. Ya. Dua ini. Nombor satu ialah dia ada satu perasaan untuk kembali kepada Allah, nak hidayah tersebut. Ayat Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahdi ilaihi man anab. Satu lagi, wa yahdi ilaihi man yunib. Dua ayat. Iaitu Allah akan beri hidayah kepada siapa-siapa yang nak, jiwa dia rasa aku nak rujuk kepada kamu ya Allah, nak kembali kepada kamu, nak ikut kamu ya Allah. Maksudnya ini hati terdetik hati untuk nak terdetik dulu. nak, nombor satu. Ya. Nak tu jiwa nombor satu. Yang kedua ialah syarat yang kedua, bila dia ada rasa nak, dia kena berusaha dan ikhtiar. Inilah jahid tadi, orang yang menentang apa ni, dia pula kena usaha dan ikhtiar. Apa dia ikhtiarnya? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bermujahadah, berusaha, ikhtiar untuk ke jalan kami pasti beri hidayah. Lanahdiyannahum, la itu taukid. Pasti kami akan beri. Lahdiyannahum, nun pula nun taukid lagi, dua kali pasti, dan pasti bahawa kami akan beri hidayah. Taukid itu penegasan. Ya, penegasan. Ya. Jadi tuan-tuan, ada niat untuk berubah, Masya-Allah. berusaha ikhtiar untuk berubah, itu syarat hidayah. Kena nak dulu lah. Kena nak dulu. Tidak macam mana Allah nak campakkan hidayah baik. tu. Baik, kalau cerita ini satu kisah tuan-tuan, ini kisah menarik tentang Hindun. Boleh Ustaz tambah Silakan. Betul. Tuan-tuan saya simak rahmatullah. Hindun ini dia adalah isteri Abu Sufyan. Dan Hindun inilah yang bertanggungjawab membunuh bapa saudara Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Asadullah. Ya. Dan dia telah upah Wahsy. Wahsy ni hamba abdi. Wahsy, kalau kamu dapat bunuh Hamzah ini, maka aku akan bebaskan kamu. Ada. Wahsy pun dia memang pandai menombak. Jadi dalam perang Uhud ni tombak kena Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bila kena tu, dan akhirnya Sayyidina Hamzah telah syahid, meninggal dan syahid. Dan tuan-tuan, Hindun ini dia pernah kata bahawa aku tidak akan masuk Islam sekalipun unta-unta di Mekah yang masuk Islam. Dah confirm unta tak akan masuk Islam. Iyalah unta. Unta kan. Maksudnya apa? Demi Allah aku bersumpah tidak akan. Walaupun dia kufur kepada Allah, tetapi orang dulu pun bersumpah dengan nama Allah. Betul. Ya, tak? Wallahi. Sebabnya dalam Quran sebut bahawa mereka ini kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenal satu perkara tapi beriman satu perkara lain. Wallahi. Jadi tuan-tuan, akhirnya kata wallah, demi Allah aku tidak akan beriman sekalipun unta-unta di Mekah masuk Islam. Baik, tuan-tuan, akhirnya bila Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Hindun adalah salah seorang yang masuk Islam. Tapi dia dah bersumpah dulu. Ya. Jadi orang tanya, ya, wahai Hindun, kenapa kamu masuk Islam? Dulu kamu sumpah kalau unta masuk Islam, kamu tak akan masuk Islam. Maka jawab Hindun, aku bukan masuk Islam, Islam masuk dalam diri aku. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, yang maksud saya Ustaz di sini ialah syarat kepada hidup itu sampai. Makna niat dalam hati itu sudah ada dalam jiwa dia, dan dia berusaha akhir dia memeluk Islam tadi, mengucap depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir dia menerima Islam. Itu Hindun radhiyallahu anha. Akhirnya mati dalam Islam, isteri kepada Abu Sufyan. Masya Allah. Itu dia satu penjelasan, jawapan kepada soalan daripada Haji Omar tadi, dan saya yakin ini juga pencerahan bagi kita semua yang kononnya segelintir lah, bukan tuan-tuan perempuan, ada segelintir yang menyatakan doktor, saya ni tak dapat hidayah lagi. Senang betul dikatanya. Ya. Baik doktor, sebentar lagi kita akan bicarakan lagi dengan lebih lanjut topik kita hari ini. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
salam alaika salawatullah alaika. Setiap hari pasti kita berdepan dengan pelbagai persoalan. Bahkan ada juga pelbagai masalah yang membelenggu jiwa kita, memeningkan kepala kita. Namun jangan risau, segala pencerahan, jawapan dan penyelesaian ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum Surah As-Saffat ayat 66 hingga 70 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Dan kami masih lagi alu-alukan soalan daripada anda. Terus tanyakan soalan, insya-Allah pihak produksi akan raikan soalan daripada anda semua. Cumanya kita nak sambung. Baiklah doktor. Makanan. Kita masih lagi membicarakan tentang makanan ni. Tadi Allah menyatakan dalam Al-Quran ini tentang makanan-makanan dan minuman yang mengazabkan. Jadi ada ke? Ini saya mewakili soalan daripada mungkin para penonton yang tertanya-tanya jugalah. Makanan di dunia ni ada kesan ke kepada apa yang kita akan makan di akhirat nanti, doktor? Baik. Terima kasih hadari dan tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Kaitan dengan perbincangan kita dah makan kenapa zakum benda yang sangat jelek, sangat teruk perlu dimakan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, sebenarnya bukan makanan saja hadari, hatta setiap perbuatan kita akan memberi kesan di akhirat. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Allah buka semua sekali amalan kita itu akan dibincangkan setiap satu perkara, tuan-tuan, sama ada besar kecil semua akan dibincangkan, akan ditunjuk, termasuklah makanan itu. Allah. Ya, baik tuan-tuan. Makanan itu kalau kita makan, bahkan sumber makanan kalau haram, maka akan dibalas yang haram. Tidak mustahil bahawa yang Allah sebut zakum ini sebab makanan itu haram. Jadi balasannya ialah dengan zakum. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi, setiap daging tubuh yang dimakannya dengan benda haram dan hidup tubuh tersebut benda haram, maka nerakalah tempat yang lebih aula. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah dalam benda-benda fardu dalam agama ialah mencari rezeki yang halal. Itu fardu. Bukan fardu sembahyang aja. Betul. Fardu mencari rezeki yang halal juga fardu. Baik. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian. Salah satu kisah ni, menarik kisah ni hadari. Sebab ada sebahagian ustaz-ustaz juga menyebutkan, dia kata kalau kita termakan benda yang haram tidak berdosa dan tidaklah memberi kesan. Itu dia. Baik, tuan-tuan, kata-kata ini kena beri perincian lah. Baik. Kalau kita diberi satu makanan sumber yang haram, kita tak ketahui apa hukumnya, maka tentulah tidak berdosa. Sebab kita tak tahu. Tapi sifat dalam Islam ni suruh berhati-hati. Kalau tahu pasti ni haram halal ni, tinggalkan. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tentu banyak benda yang halal. Kenapa nak cari juga yang was-was ini halal ke tak haram? Tak payahlah itu, kita ambil yang halal. Satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, adakah dia memberi kesan dalam jiwa kita? Contohnya bila kita makan menyebabkan gelap perut ke? Contoh nak mengapal tak boleh, malas nak sembahyang, baca Quran tak degil, boleh jadikah? Ustaz kata sangat-sangat boleh jadi. Kenapa begitu? Perhatikan ini. Ini kisah dalam Sahih Bukhari. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini dia ada pembantu dia, kita kata khadam. Budak muda yang baru memeluk Islam. Jadi barangkali nak duduk dengan Abu Bakar, nak belajarnya apa semualah, tapi dia bantu banyak perkara Abu Bakar ni. Jadi salah satu yang dibantu ialah menyediakan makanan Abu Bakar apa semua, dia khadam dia lah. Satu hari dia bawa balik susu. Kemudian dia letak di kat dapur tu. Abu Bakar balik tengah hari lapar ni, lepas kerjanya apa semua kan, lapar, terus ambil susu minum. Baik, budak itu pun tercengang. Dia pun kata, wahai Abu Bakar,
sebelum ini aku tengok kamu asyik tanya je, ambil mana makanan ni? Ya tak? Daripada mana kamu dapat? Tanya. Hari ni kamu tak tanya, kenapa? Terus minum. Terus minum aja. Dia kata aku lapar sangat. Ya tak? Lapar sangat lah, apa ni, letih sangat apa semua. Jadi tak tanya, pakai ambil minum je. Maka tuan-tuan, baru dia tanya. Jadi kamu ambil mana? Baru tanya. Dah minum dah pun. Maka kata budak ini, sebenarnya aku ini sebelum Islam, masa dulu, aku ni pandai menilik. Tu kan tilik panggil kahin. Kita kata tilik apa? Tilik jari ke tangan, tapak tangan. Tak kira lah. Tapi pandai menilik dia. Maka dengan sebab tilikan itu, orang itu dia tak ada duit masa tu. Dia kata nanti kemudian aku bayar kamu. Akhirnya hari ni aku jumpa, dia pun bayar lah. Aku pun tak ingat dah, tapi dia bayar. Dia bagi susu tu? Dia bagi susu tu sebagai bayaran kepada tilikan dulu. Barangkali tilikan dia berjaya ramaknya. Ya. Bayaran susu tu. Maka dengan sebab itu, aku letaklah kat dapur tu. Jadi tuan-tuan Abu Bakar bila dengar begitu apa dia buat, dia ambil 2 jari ni, jolok dalam rongkong dia tu. Jolok begitu, tuan-tuan, muntah. Orang yang tengok tu, Masya Allah, rahimallah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ya. Kamu membuat satu perkara ni boleh jadi kamu mati kan? Yalah kalau duk main begitu tuan-tuan, nak keluarkan benda yang haram. Baik. Antara hadis itu keluarlah, iaitu kullu lahmin nabata min hakum, dengan Rasulullah SAW kata tubuh yang tumbuh daripada perkara haram, maka fannar aula bi, maka dia layak untuk masuk neraka. Naudzubillah. Baik tuan-tuan, daripada hadis ini, baik kita perhatikan bahawa kalaulah disebutkan tadi, iaitu dah kita termakan itu hukum tidak haram lah, sebabnya kita tak tahu. Betul. Tapi adakah beri kesan? Ustaz cenderung mengatakan beri kesan. Kenapa? Abu Bakar tu kalau benda tak ada kesan apa-apa, buat apa dia sampai nak jolok-jolok begitu? Biarkanlah, dah termakan. Macam mana? Kita senang begitulah kan? Tak, ini bukan sifat Abu Bakar. Orang kata itu warak. Warak ni maksudnya dia sangat berhati-hati dan dia tak nak benda yang haram masuk dalam tubuhnya. Kita kata itu betul. Tapi itulah contoh yang paling baik. Jadi minta maaf lah kalau asatizah semua, tolong janganlah bawa tidak beri kesan. Jangan mudah-mudah. Jangan mudah-mudah dalam masalah ini, supaya kita lebih berhati-hati. Dan contoh siapa kita nak ikut? Kita kata nak ikut salafus salih. Ya, inilah dia contoh. Inilah Abu Bakar Siddiq, salaf yang sangat hebat ini. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi contoh kepada ustaz, tuan-tuan semua, dan mudah-mudahan kita dapat ikut jejak langkah mereka ini. Ya, jadi kepada ibu bapa di luar sana juga kena tengok betul-betul nak bagi makan anak-anak. Ya. Ya doktor ya. Itu paling penting. Cumanya doktor, tadi doktor ada sebutkan tentang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya terdetik nak tanyakan soalan ini juga bagi pihak para penonton. Dalam ayat-ayat ini, mungkin 2 ayat yang di awal ini diberikan kepada mereka, iaitu penghuni neraka, zakum dan minuman yang panas menggelegak. Jadi yang memberi itu sudah pasti malaikat yang menyiksa. Bagaimana sifat malaikat di neraka ni sebenarnya? Sebab dalam surah At-Tahrim dinyatakan para malaikat ini bagaimana ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Bagaimana sifat malaikat ni? Baik, terima kasih Adari dan tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Malaikat neraka ini yang kita panggil Zabaniyah, dia adalah malaikat yang semasa Isra' Mi'raj, dia cerita dalam riwayat Isra' Mi'raj, Rasulullah jumpa banyak kan, nabi-nabi, malaikat-malaikat, setiap langit tu jumpa. Dan salah satu Rasulullah jumpa malaikat Zabaniyah ni. Satu-satu yang tak senyum, dia lah. Jadi Rasulullah pun terpinga-pinga juga. Orang lain semua sambut baik, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sambut baik. Allah dia apa orang kata cetung macam mulut. Maksudnya tidak senyum. Ya, sangat tegas. Ya, sangat tegas. Dan itulah Zabaniyah. Itu rupanya menakutkan dah. Itu malaikat Zabaniyah. Dan tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan bahawa dia satu sahaja, malaikat Zabaniyah ni. Sebahagian kata ialah ramai malaikat Zabaniyah. Tak apalah, kita tak payah nak apa ni, kita berdebat dengan masalah itu bertelingkah. Kenapa? Kerana yang penting dia adalah penjaga neraka. Dan tuan-tuan, sifatnya yang Allah SWT jadikan ghilazun, sangat keras, sangat
mengazab dengan begitu sekali, dan dalam ayat Quran menyebutkan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, bila diketahui orang itu masuk neraka dia akan sambar daripada ubun-ubun ini, pegang, kemudian kaki dia campak tu dalam neraka. Tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan. Baik. Allahumma. Kejap lagi kita nak cerita lagi sambungan daripada sifat malaikat Zabaniyah ini. Tapi kita nak tutup dulu doktor di TV3 dan sambungan selepas ini di TV9. Jadi seronok kan? Kalau nak tahu, terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dan segala yang terbaik kami sediakan di rangkaian Raudah. Seperti pagi ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita bawakan kepada anda tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 66 hingga ayat yang ke-70 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim yang katanya selepas ini nak balik ke nilai. Betul doktor ya? Oi, jauh betul itu. Baiklah, doktor, mungkin kita boleh sambung sedikit lagi sambungan tentang sifat malaikat Zabaniyah ini. Sebab kalau kita fikirkan, sebelum ini kita belajar tentang sifat-sifat malaikat-malaikat yang lain, tak kalah malaikat sekejam ini, doktor. Baik, terima kasih Dayah Hadari dan tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kalau dari sudut besar kecilnya itu, Allah menyebut Nabi SAW menyebutkan beberapa malaikat lah yang dia punya ada hajm sifat-sifatnya besarnya. Betul. Contohnya Jibril alaihissalam. Dalam hadis Sahih Bukhari, dia punya besarnya ini ada 600 sayap. 600 sayap. Kita okey lagi 600 sayap. Tapi dua sayap itu, janahain, dua sayap itu menutup bainal masyriq wal maghrib. Timur dan barat tertutup dengan dua sayap sahaja. Allah. Sekarang dia ada 600 sayap. Nabi SAW boleh tengok Jibril ni dua kali sepanjang hayat Rasulullah dalam bentuk yang sebenar. Iaitu yang pertama Isra' Mi'raj, dalam semasa Gua Hira. Di Gua Hira, Rasulullah turun pada gua takut sebab dia kena peluk oleh Jibril itu. Masa datang tu dia rupa manusia. Dia peluknya. Kemudian turun daripada Gua Hira itu, tuan-tuan. Kemudian Rasulullah pandang ke atasnya, dia tengok rupa Jibril. Terus demam, tak kebah-kebah. tengok Jibril alaihissalam. Itu satu kali. Yang kali kedua ialah semasa Isra' dan Mi'raj, iaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah melihat rupa Jibril dalam keadaan yang sebenar. Lepas tu Rasulullah tak nak tengok lagi, cukuplah Jibril. Kenapa? Kerana tak mampu untuk melihat dalam keadaan yang sedemikian, menakutkan Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Rasulullah yang lain semuanya, fatamassala laha basharan sawiyan. Dia jadi rupa manusia, okeylah. Macam rupa Hadari, rupa kita, okeylah. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu keadaan Jibril. Kemudian dalam riwayat lain ada menyebutkan tentang malaikat Israfil. Israfil ini dia besarnya, tuan-tuan, dia duduk macam ustaz duduk ini, yang ada mushaf apa semua ni, kalau kita kata yang bumi yang tu kan semua kan, yang bulat begitu, inilah alam. Inilah alam seluruh depan dia, ini dia. Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita pak sekali ya, memang hancur lebur semua sekali. Itu ibaratlah yang diberikan menunjukkan besarnya Israfil. Patutlah dia tiup sekali tiup aja. Ya. Wa nufikha fis-sur. Jadi sekali ditiup hancur semua, boleh jadilah. Memang layaklah dengan besar begitu. Jadi begitu jugalah dengan keganasan yang ada kepada Zabaniyah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini supaya kita ada rasa bimbang, rasa takut untuk gerun dan juga takut buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat, kena ingat tuan-tuan, ayat Quran sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi Taul. Allah itu ghafiriz dzambi, pengampun dosa, sangat mengampun dosa. Wa qabilit taubi, menerima taubat. Jangan berhenti situ tuan-tuan, syadidul iqab,
masa kalau orang lawan dia Allah membalas dengan sangat dahsyat. Sepatutnya bertentang ni hadari tak? Iaitu sangat mengampun, sangat lemah lembut ia ini. Jadi sepatutnya tak adalah syadidul iqab. Kenapa pula ampunkan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Allah sangat Maha Pengampun, tapi perlu diingat bahawa Allah juga sangat keras dia punya balasannya. Jadi orang yang sangat pengampun itu kepada orang yang nak tadi, yang jiwanya nak kepada Allah, nak kembali, nak merujuk kepada Allah, maka ini orang yang dapat ghafirudz dzambi. Tetapi kalau orang itu menentang, siaplah kamu. Sebab itulah diletakkan dalam neraka dan juga diberi balasan yang begitu teruk dengan zakum dan seumpama. Na'udzubillah. Bila di dunia ada antara kita yang merasakan dirinya besar pangkatnya. Bila dibicarakan tentang besarnya malaikat, agak-agak berani. Masya-Allah. Baik, doktor. Ya. Ayat 68. Mungkin kita boleh terus bawakan ayat yang ke-68. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Setelah mereka diberikan makan dan minum, mereka ini dibawa ke tempat kembali mereka dan tetap, iaitu neraka, api neraka yang menjulang-julang. Bagaimana gambaran api menjulang-julang tu? Baik, tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, terima kasih hadari. Dan bila sebutkan tentang ayat 68 ini, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Ya. Iaitu mereka ini berbolak-balik, berputar-putar di antara dapat azab, kemudian kena diminum dengan air yang itu kena makan. Itulah yang satu keadaan yang Allah buat. Setiap hari pada masa yang sama. Makna kejap kena azab, kejap kena makan, kejap kena air menggelegak. Jadi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ini semua untuk memberi keinsafan dan juga renungan kepada kita bersama sebagai iktibar. Allahu akbar. Itu dia. Satu keinsafan yang perlu ada, yang perlu terdetik dalam jiwa kita. Baiklah, mungkin kita nak boleh sentuh juga tentang qiraat. Qiraat, doktor. Soalan daripada Rahimah tentang qiraat ni, katanya qiraat apakah yang banyak dialunkan di negara-negara Afrika dan siapakah sahabat Rasulullah yang membawa dan mengajarkan qiraat tersebut? Yang kedua, adakah cara bacaan di negara kita sama dengan qiraat yang dibawa oleh imam Masjid Haramain? Silakan. Baik, terima kasih kepada Rahimah Saud. Soalan yang baik. Saya telah sebutkan pada awal tadi sedikit tentang berkenaan dengan qiraat. Tuan-tuan, bahasa mudahnya qiraat ni mazhab lah. Bahasa mudah. Cuma dalam Quran kita panggil mazhab Al-Quran iaitu qiraat. Kalau kita guna mazhab ini Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu kita guna dalam masalah fiqh. Dalam masalah Quran kita panggil qiraat. Tapi sebenarnya sama saja, iaitu mazhab. Baik, mazhab ini sebenarnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baca. Samalah mazhab fiqh ni sebenarnya asal daripada Rasulullah. Kata ulama pandai-pandai, tak, itu bukan ulama, itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh bukan seorang, malahan ratusan ribuan para ulama sehingga mereka mencantumkan, mengumpul, jadilah satu mazhab yang jelas untuk kita baca. Baik, tuan-tuan dan rahmatullah sekalian, di Afrika bacaan masyhur. Bacaan masyhur ialah di kawasan tengah Afrika itu bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru. Ad-Duri daripada Abu Amru itu masyhur di sana. Kalau Morocco tu saya sebut tadi secara khususnya menjadi mazhab rasmi, iaitu bacaan Warash daripada Nafi'. Libya bacaannya Qalun daripada Nafi'. Dia ada sedikit walaupun dia sama daripada Imam Nafi', tapi ada sedikit bezalah. Jadi tuan-tuan, yang lain diketahui secara umumnya adalah membaca bacaan sama seluruhnya Hafs daripada Asim. Seluruh dunia. Hatta soalan tadi iaitu Haramain, Makkah dia sama baca Hafs daripada Asim. Sama macam kita. Punca kenapa tuan-tuan? Ada sebabnya. Sebenarnya kata para ulama qurra, awal dulu daripada zaman Rasulullah sehinggalah zaman kurun kelima Hijrah, itu bacaannya adalah bacaan Nafi'. Nafi' ini maksudnya Warash dan Qalun. Itu bacaan. Sehingga sebagian ulama kata Rasulullah baca gitu jugalah. Tak apalah, tak nama sebab Rasulullah ni banyak gaya bacaannya itu kan, sehingga dikumpul oleh para ulama. Itu satu. Kemudian daripada kurun ke-6 sehingga kurun ke-12, 11 ke 12 gitu, itu bacaan Abu Amru. Abu Amru sekarang kita sebut Afrika itulah, iaitu Ad-Duri daripada Abu Amru, bacaan Abu Amru kurun yang kemudian barulah kurun ke-12 sehingga sekarang.
Mana baru sangat. Ya. Nah, sekitar 200-300 tahun itu barulah berkembangnya Hafs daripada Asim. Selepas ini akan bertukar lagi kah tu wallahu a'lam, tak tahulah. Cuma kita katakan tuan-tuan, puncanya antara kesan besar ialah kerajaan Uthmaniyah Turki. Okey. Mereka ini makali guru-guru mereka tu mengajar bacaan Hafs bin Asim, dan kita kata raja lah, sultan tu suka bacaan ini, akhirnya tulis mushaf, okey, ajarkan dengan bacaan Hafs bin Asim. Dan dia pemerintah. Ya. Jadi akhirnya dia sebarkan mushaf Al-Quran apa semua, akhirnya tersebarlah bacaan ini. Hatta Mekah dan Madinah dulu di bawah Uthmaniyah Turki. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, tuan-tuan jangan lupa pergi ziarah surah Mutawif. Yang bawa umrah tu, kalau hadari Mutawif tolong bawa. Ya. Bawa itu ke kereta api lama tinggalan kerajaan Uthmaniyah Turki. Ya, ya. Ada satu kereta api. kereta api. Walaupun dia itu tinggalan dah, tapi tak apalah. Sebagai muzium apa semua, tolong pergi tengok. Masih Ustaz pergi dan Ustaz tengok sedikit situ. Itulah kereta api yang dihubungkan di antara Madinah dan Istanbul. Oh, berapa panjang tu? Jauh tu. Tapi itulah kereta api sekarang sudah itulah jadi tinggalan itu saja. Tapi nak beritahu tuan-tuan, kesan kerajaan Uthmaniyah Turki. Jadi mereka yang menyebarkannya dan akhirnya kita pun baca. Jadi adakah qiraat lain itu dipelajari? Jawapannya ya. Adakah diamalkan? Tidak. Baik. Di USIM tuan-tuan, tempat Ustaz, dipelajari. Semua qiraat itu dipelajari. Tetapi diamalkan, akhirnya pelajar-pelajar kita tutup Quran baca Hafs daripada Asim juga. Cara kita lah yang kita Cara baca kita sekarang. lah. Sebab kita biasa begitu kan. Betul. Amalan Ustaz rasa tidaklah, tapi dari sudut pembelajaran ia diteruskan di semua tempat-tempat di seluruh dunia lah. Masya Allah. Itu dia penjelasan tentang qiraat. Sebenarnya panjang lagi. Penjelasannya tu supaya kita dapat faham. Tapi tak apa, insya-Allah nanti kita akan bersama lagi dengan doktor untuk topik khas tentang qiraat ni. Cuma ya doktor, kita akan sambung sekejap lagi sebab kalau lihatkan di dua ayat yang terakhir kita fokuskan hari ini, ada alasan kenapa mereka ini degil ketika hidup di dunia. Ya. Boleh doktor ya? InsyaAllah. Nantikan sebentar saja lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus bersama kami menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada yang duk di Kota Sarang Semut, Dian, Bandar Baru, Sik. Alhamdulillah, terima kasihlah orang utara kita. Orang Kangak pun duk tonton pagi ni. Ada juga sahabat-sahabat kita, mari dah pagi ni tonton di Kota Baru. Terima kasih jugalah kerana menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai teman pagi anda. Hari ini saya bersama dengan orang kampung tuan-tuan yang dari Kelantan tu, Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Bila balik Kelantan, Doktor? InsyaAllah. Ini cuti sekolah yang sempatlah kita celah-celah. Sempatlah balik ya? InsyaAllah. Baiklah. Doktor, hari ini kita bicarakan tentang surah As-Saffat ayat 66 hingga 70. Dan kita lihat juga di hujung-hujung ayat ini, iaitu ayat 69 dan juga 70. Mungkin saya boleh ulang semula terjemahannya. Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan. Lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya. Ada soalan daripada Hafiz ni berkaitan dengan ayat tu. Katanya, dalam ayat ini, masa bilakah mereka mendapati bapa-bapa mereka, iaitu nenek moyang mereka ni, yakni orang musyrikin,
sedar yang mereka juga sesat seperti nenek moyang mereka, dan pada masa itu adakah mereka juga menyalahkan bapa-bapa mereka? Doktor. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hafiz, soalan sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Pertama, bagaimana diketahui sesat tersebut? Sebab kaum musyrikin ini, mereka menyebutkan tentang tok nenek ini, Al-Quran sebut berkali-kali. Betul. Misalnya contoh, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami, apa kami terima tok nenek kami dulu. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, mereka, kalaulah orang musyrikin Mekah, katakanlah kita kata sumber rujukan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana Nabi Ibrahim telah membina Kaabah di Mekah. Ya. Nah, Betul. dan asasnya mereka kenal Allah daripada sinilah. Daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Mereka kenal tidak Allah? Kenal. Sebab itu kita sebut tadi bersumpah dengan nama Allah. Dah kalau bersumpah nama Allah, kenal Allah. Mestilah kenal Allah. Mesti. Jadi dengan sebab itu adakah mereka beriman? Itu sabar dulu ya. Itu belum tentu kenal dan beriman. Nah, sebabnya tuan-tuan, dalam Quran dengan jelas Allah sebut dua kali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan Allah itu ada kawan. Andada ni maknanya ada yang sama pendamping dengan Allah ini. Itu ni syirik. Tak boleh. Wa ja'ala lillahi andada, ya, itu ayat sama juga, iaitu maknanya Allah ni ada dia punya kufunya, ada dia punya kawannya, Allah dan juga Tuhan yang lain. Yang setara. Ya, setara dengannya. Maka dengan sebab itu tuan, itulah dipanggil syirik. Sebab itulah ada sebahagian orang mengatakan bahawa ini berperbincangan tentang tauhid rububiyah. Nah, rububiyah ini tauhid maksud Allah Rabb. Rabb ini Allah menjadi, Allah memati, Allah menghidup, Allah beri rezeki, Allah semua mengatur, ini Allah. Adapun uluhiyah itu tauhidnya ketuhanan, iaitu maksudnya kita menyembah Allah hanya kepada Allah, itu uluhiyah. Tapi yang menjadi bersama ni Allah, tauhid rububiyah. Jadi ada yang mengatakan bahawa Abu Jahal itu adalah bertauhid rububiyah. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, kenapa? Kerana Abu Jahal mengaku bahawa Allah menjadikan alam ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya, siapa jadi langit bumi? Mereka jawab Allah. Itu maksud orang bukan Islam tu. Betul. Jadi makna Abu Jahal juga begitu. Tapi tuan-tuan, baca Al-Quran tu bagi habislah. Ada lagi ayat yang lain menyebutkan, Allah sebut fa anna yufakun wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa jadi langit bumi, mereka jawab Allah. Maka Allah balas balik, fa anna yufakun. Kalau macam tu, kenapa kamu berpaling tak ikut yang sebenar-benarnya itu? Maksudnya ayat itu sebagai satu mempersoalkan kepada mereka. Kalau betul kamu kata Allah, sepatut kamu kena berimanlah. Dan menyembah Allah menyembah sahaja. Allah. Jadi kenapa tidak begitu? Maksudnya itu telah counter mereka balik, telah menentang mereka balik ayat itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu tak perlulah kita katakan bahawa Abu Jahal itu pun sebenarnya tauhid rububiyah. Tidak, dia sudah terbatal automatik tauhidnya itu. Betul. Automatik. Ahdari, sekiranya satu orang itu mengatakan Allah itu Tuhan dia, tiba-tiba dia ada Tuhan yang lain, dia beriman ke tidak? Tidak. Sebab apa? Terbatal secara automatik. Sebab iman ini ialah syaratnya ialah beriman kepada rukun iman ni secara khalis, secara total. Betul. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadri khairi wa syarri. Nah, perkara ini solid. Tidak ada separuh gini separuh. Itu tidak mungkin berlaku begitu. Kalaulah dia beriman 5, 1 dia tak beriman, maka secara automatik terbatal. Kita tak kata bahawa 6, kemudian dia beriman 5, tolak 1, ada lagi 6 tak saja, jadi ada baki 5 lagi. Tak, dia jadi kosong. Itu dalam kaedah ilmu tauhid. Jadi sebab itu tuan-tuan, mereka ini mengikut tok nenek mereka itu, sebenarnya mengikut itu dalam keadaan terpesong. Dalam keadaan yang sesat. Kalau mereka mengikut betul lah yang Nabi Ibrahim AS, sehingga mereka kenal Allah,
tentulah mereka akan jadi sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doktor, saya lihat alasan daripada golongan yang ingkar, iaitu mereka meletakkan nenek moyang mereka sebagai yang bersalah sebab memperkenalkan agama itu. Jadi kami ikut sahaja, kata mereka. Itu adalah alasan yang sama digunakan oleh umat-umat ataupun kaum-kaum terdahulu. Iaitu seperti contoh kaum Nabi Nuh, juga kaum Nabi-Nabi yang lain. Jadi adakah ini sifat manusia? Suka menyalahkan yang lain, sedangkan bahkan sanggup menyalahkan nenek moyang. Sedangkan option itu Allah telah berikan. Betul? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, ya benar ya. Apabila semua umat-umat dahulu pun menggunakan keadaan yang hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah apa yang kami terima dari tok nenek. Tuan-tuan, tok nenek ini dalam keadaan syariat kita tidak menjadikan satu keadaan hukum. Kita cara berhukum ni Quran, betul, hadis. Nah, kemudian ijma', qiyas. Ini dalam keadaan semua mazhab setuju ini. Tak ada pun nenek moyang. Nenek moyang tu tak ada. Tak ada. Nenek moyang itu boleh diguna pakai sekira mereka ni tidak bertentang empat ini. Quran, hadis, ijma', qiyas ni tak bertentang, bolehlah digunakan. Tapi kalau bertentang, maka dia kena ditolak. Sebab dia bukan salah satu syarat untuk kita mengikut mereka. Nah, sebab nenek moyang ini boleh jadi yang sampai kepada kita, ialah bila kita tengok kaedah orang menyampaikan berita ini, dalam Quran sebut dengan jelas, iaitu Hadari sebut tadi tentang Lat, Uzza. Lat dan Uzza. Lat dan Uzza. Dalam Quran sebut beberapa patung berhala, wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini 5. 5 ini tuan-tuan bukan patung, ni orang sebenarnya asalnya. Asalnya orang. Di kalangan umat Nabi Nuh AS ada beberapa orang ulama lah kita kata, ulama-ulama yang sangat berjasa kepada masyarakat. Dialah membawa orang kepada Islamnya, hidayahnya semua sekali. Dan 5 ini bila mereka mati, maka anak cucu ni fikir macam mana nak buat, nak ingat kepada tok nenek kita. Dulu tak ada WhatsApp. Dulu tak ada internet. Teringat kat ulama nak buat. Mereka pun buatlah patung. Patung tu hanya untuk mengingati je. Tapi datang orang lepas itu, akhirnya mula-mula ingat, orang tunduk tu, akhirnya sembah. Itulah. Itu Ustaz kata tadi, nenek moyang tadi kita kena tengok dulu. Kena tengok dulu sama ada yang di bawah nenek moyang itu bertepatan dengan 4 perkara tadilah. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau bertepatan, kita ikut. Kalau tidak, maka tinggalkan. Tinggalkan. Allahu Akbar. Tak ada pun dalam sumber untuk mendapatkan hukum itu nenek moyang, tidak ada. Baiklah doktor, kita dah berada di penghujung. Mungkin sebagai kesimpulan ataupun mungkin kita nak ambil satu pelan tindakan kita selepas ini daripada apa yang Allah nyatakan, amaran demi amaran, bagaimana doktor dalam menjalani kehidupan kita? Baik, terima kasih hadirin dan tuan-tuan semua rahmat Allah sekalian. Antara ayat yang kita baca pada hari ini ialah menekankan tentang ahli neraka yang akan memakan zakum, buah-buahan yang sangat teruk, tapi mereka terpaksa makan juga. Tuan-tuan, ini adalah satu perbandingan bahawa apa yang kita makan atas muka dunia, rezeki yang kita cari ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai balik. Kalau dicari itu haram, maka itulah balasannya. Jadi makna dunia tak ada kesan. Dunia ada kesan. Dengan sebab kita mencari rezeki yang halal, maka kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah tuan-tuan, syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri itu sangat luas. Apa dia? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan bumi. Lihatlah tuan-tuan, lepas ni keluar rumah, pandanglah ke atas langit sana, itulah syurga yang Allah akan beri, memadai dan sangat berbaloi untuk kita mentaati perintah Allah untuk mendapat perkara seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya paling ingat yang doktor kongsikan tadi, pengiraan tu, rupanya umur kita berapa jam sahaja kalau sampai 60 tahun. Baiklah doktor, sebagai penutup dan memurnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Al-Fadhil. Doktor, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim kerana sudi bersama dengan kami luangkan masa pada pagi ini. Jadi lepas ni balik ke sanalah nilai dah Doktor ya. Insya-Allah dipermudahkan urusan dan selamat dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan bersama lagi Doktor ya. Insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Dai Anas, orang Perlis kita, yang mana beliau akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Kita akan bincangkan tentang si kecil dan masjid. Apa pula tu? Nantikan perinciannya esok. Baiklah para penonton sekalian, tak berbaloi kehidupan kita yang hanya sekejap ini dibazirkan dengan kemaksiatan, kerana azab dan juga seksaan selama-lamanya dan sepedih-pedihnya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran jazakallah.